Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا تجعل مع الله إلها آخر. Tanduk. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadi serta Allah itu ada Tuhan yang lain. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan ma'allah serta Allah ilahan akhar, Tuhan-Tuhan yang lain.
Seperti mana selalu saya sebut, boleh dikatakan ramai penduduk bumi manusia, yang nama manusia ini dia percaya kepada Allah. Sikit yang tak percaya wujudnya Allah. Jenis apa, komunis ke? Dia percaya alam ini jadi dengan sendiri, tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengaturkannya, dipanggil alam semula jadi. Tetapi banyak agama-agama yang lain dia percaya adanya Allah. Kristian dia percaya adanya Allah. Yahudi pun sama, dia percaya adanya Allah. Bahkan Hindu, Buddha dan agama-agama yang lain percaya adanya Allah. Tetapi dalam masa yang sama mereka percaya Tuhan-Tuhan yang lain. Ia dipanggil syirik. Seperti mana Kristian, dia percaya adanya Allah, tetapi dia percaya juga adanya anak Allah ataupun Ruhul Kudus. Hindu, bahkan Tuhan ni beranak, melahirkan anak sentiasa. Ada berjuta-juta Tuhan. Inilah beza pahaman-pahaman musyrikin, akidah mereka dengan akidah kita. Pegangan kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, hanyalah Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Tuhan kita esa. Bahkan akidah kita dipanggil tauhid, mengesakan Allah Ta'ala. Maknanya percaya kepada Allah Ta'ala sahaja tak cukup, tetapi kena percaya Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa. Kalau hanya percaya adanya Allah, Allah yang berkuasa dan maha berkuasa, tetapi dalam masa yang sama percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, maka dia tetap kafir. Yang kita selalu dan memang wajib kita kena sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau sahaja kami sembah, tidak ada sembah yang lain. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau sahaja kami minta tolong. Pertolongan kami hanya minta padamu sahaja, kami tidak minta pertolongan pada yang lain. Yang ni dua-dua ni kena betul. Sembah hanya Allah Ta'ala sahaja. Kalau sembah Allah Ta'ala sahaja, tetapi dalam masa yang sama ada lagi pergi minta tolong pada yang lain, pergi merayu kepada yang lain, bahkan percaya kepada benda-benda yang tak patut dipercayai, yang bercanggah dengan akidah Islam, maka akidah dia juga tetap rosak. Seperti percaya kepada bomo-bomo. Orang Melayu masih lagi berpegang kepada percaya kepada bomo-bomo yang mengarut ini. Yang ini pahaman ribuan tahun dahulu, sebelum kedatangan Islam di tanah Jawi ini, bahkan di negara kita ni, orang-orang Melayu menganut ajaran Hindu. Sehingga hari ini termasuk di Kedah, kita tengok ada candi-candi yang berusia ribuan tahun ada. Sejarah menunjukkan orang Melayu dulu menganut ajaran Hindu kuno. Islam berkembang, bermula daripada tanah Arab, Mekah, berkembang ke Madinah, kembang ke Rom dan Parsi, sampai ke Yaman. Daripada Yaman, orang-orang Yaman mula bergerak dan sampai ke negara kita, membawa barang dagangan. Kerana masa itu Melaka adalah menjadi pusat dagangan Islam yang terbesar, menjadi pusat dagangan yang terbesar Melaka. Jadi datanglah pedagang-pedagang Arab yang alim-alim, berdagang dengan membawa Islam. Dan mereka ini orang kaya-kaya. Maklumlah orang yang bawa barang dagangan, haklah ni panggil import export. Sehingga apabila mereka kaya, duit banyak, raja-raja Hindu, yang raja-raja Melayu yang menganut ajaran Hindu, mau bercakap dengan mereka, mau bersembang dengan mereka.
Kerana kita ni, orang nak bercakap dengan kita ni pula, orang tengok pula kita ni ada duit tak ada duit. Kalau tak ada duit, orang tak apa mau bercakap, lebih bagi orang besar. Oleh kerana raja-raja, oleh kerana pedagang-pedagang Arab ini kaya-kaya, lalu mereka dilayani oleh raja-raja. Bila raja-raja melayan mereka, mau bercakap dengan mereka, mulanya bercakap atas dasar tajuk berniaga, berdagang. Dan dalam masa yang sama, itulah tugas yang utama, pedagang-pedagang Arab ni menyampaikan Islam kepada raja-raja Melayu. Dan raja-raja Melayu menerima ajaran Islam. Tukar nama Paramiswara, tukar kepada Raja Iskandar, Raja Muzaffar Shah di Kedah. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Orang Melayu yang diajar taat setia kepada raja, dia ajar taat setia kepada raja, lalu orang Melayu memeluk Islam beramai-ramai. Itu sejarah dia. Kerana raja memeluk Islam, maka rakyat dia memeluk Islam. Sejak daripada itulah orang Melayu tinggal ajaran Hindu, menganut ajaran Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab daripada Yaman khasnya. Tapi masalahnya, oleh kerana mereka dah lama berpegang kepada ajaran Hindu, walaupun mereka dah memeluk ajaran Islam, masih lagi terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu kuno. Kalau dulu zaman kita kecil-kecil dulu, kita boleh tengok banyak anak sulung gelek perut dengan buah nyok. Itu ajaran Hindu. Bila beranak kena ikat tali tangan, dengan perasak kemian, tali benang tu pula kena lurut dengan kunyit warna kuning. Ajaran raja Hindu tu banyak. Banyak. Bila bernikah pula, nak buat kenduri pula kena berjamu tok nenek dulu, takut tok nenek kacau sebagainya. Itu ajaran-ajaran Hindu dulu. Alim ulama terus buka pondok-pondok, ajar masyarakat. Maklumlah masa tu mu'allaf. Mu'allaf. Dia ajar. Akhirnya ajaran Hindu tu orang mula tinggal dan mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Sampai hari ini boleh dikatakan kita berjaya. Tapi masih ada saki-baki lagi. Masih ada saki-baki lagi yang masih lagi mengamalkan ajaran Hindu. Dalam masa yang sama, dia tak tahu kata yang tu ajaran Hindu. Termasuklah bomoh-bomoh yang menggunakan khidmat syaitan. Bomoh-bomoh yang menggunakan khidmat syaitan. Yang akhirnya orang pergi minta supaya dia menengok. Sehingga bomoh-bomoh ni pula kononnya dapat tahu benda-benda yang gaib. Sebab nu, orang ni, hantar ni apa semua. Lalu orang kita berpegang. Bersebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Kita berpegang kepada ada juga gangguan-gangguan syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dah mengajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu benteng kita. Bukan bomoh tu benteng. Kalau ada gangguan-gangguan syaitan. Syaitan ni dia ganggu, tu cerita dia. Dia ganggu manusia. Tu kerja dia. Yang masalahnya kita ni bila diganggu oleh syaitan, kita pula pergi kata orang hantar. Orang ni hantar, orang ni hantar, orang ni buat. Itu masalah dia. Siapa nak hantar? Memang syaitan, kerja syaitan ni, kerja syaitan ganggu. Tu cerita dia, ganggu. Ini cerita, ni kita kena faham. Dan sampai hari inilah alhamdulillah orang Melayu memperkukuhkan ajaran dengan mengaji, dengan kuliah, dengan tazkirah. Sehingga zaman Kesultanan Islam dahulu, awal dulu, raja-raja berpegang dengan ajaran Islam yang kuat. Sehingga di Terengganu pernah mengamalkan undang-undang, pernah dilaksanakan undang-undang hudud. Di Melaka, raja-raja Melaka melaksanakan perundangan Islam. Sangat kuat. Sehingga dimusuhi oleh musuh-musuh Islam Nasara.
Orang-orang Nasara, orang Kristian ni berdendam dengan kerajaan-kerajaan Islam seluruh dunia. Kerana kebanyakannya negara-negara yang ditakluki oleh Islam ialah negara yang menganut ajaran Nasara. Rom, Parsi, sampai ke Sepanyol, sampai semua, mereka dendam. Sebab itulah Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Kenapa mereka serang Melaka? Kerana Melaka ialah pusat dagangan terbesar Islam pada ketika itu. Kerana bila hancurkan pusat dagangan itu, boleh melemahkan Islam keseluruhannya. Ini tamadun kita, bukan koman juga. Itu. Lalu tu yang Portugis sama yang serang. Bila serang, jatuhnya kerajaan Melaka. Lalu mereka bawa masuk ajaran-ajaran Kristian. Alhamdulillah. Selagi mana raja-raja tidak murtad, alhamdulillah raja-raja Melayu tidak murtad, mereka tetap berpegang dengan ajaran Islam, lalu mereka lari tinggalkan Melaka. Dan alhamdulillah orang-orang Melayu pun tetap berpegang dengan ajaran Islam. Sehingga ada setengah-setengah tempat saja di Indonesia, orang-orang Melayu tinggal ajaran Islam jadi Kristian. Sampai hari ni kita tengok sebelah setengah tempat di Medan, muka macam Melayu, tengok macam Melayu tapi Kristian. Jadi dibawa oleh Portugis. Yang banyaknya jadi Kristian Filipina. Tu pun masuk orang Melayu juga tu. Orang Jawi juga. Filipina sebahagian besar jadi Kristian. Alhamdulillah kita selamat. Kebanyakannya orang Melayu di Malaysia ni berpegang teguh dengan ajaran Islam seterusnya. Faham? Itu. Baik. Allah tak sebut la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau sejadikan Allah Taala itu Tuhan yang lain. Jangan la taj'al ma'allah, jangan engkau jadikan serta Allah ilahan akhar, Tuhan-Tuhan yang lain. Ini tegasan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena berwirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sebut dengan lidah saja, hati kena ingat tiada ada Tuhan melainkan Allah. Ini makna saya tak syirikkan Allah. Saya sembah Allah yang esa. Dan saya tak percaya pada Tuhan-Tuhan yang lain, hanya Allah. Saya minta tolong, tadah tangan minta pada Allah. Dan berpegang teguh yang menetapkan qada dan qada Allah. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi, saya usaha. Sakit demam Allah Ta'ala yang bagi, saya usaha supaya sihat. Mati hidup Allah Ta'ala yang tentukan, kita usaha supaya kita selamat. Semua ini kita hanya usaha dan ikhtiar. Tetapi ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Berkuasa. Ada lagi orang lain yang boleh mengubahkan ketetapan Allah Ta'ala. Kalau kata ada, kamu sudah mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi baru kita jadi umat Islam yang berani, umat Islam yang kuat, umat Islam yang tak takut. Kenapa? Hanya Allah Ta'ala saja saya takut. Dalam bab mencari rezeki, kadang tu duk galik, orang duk galik puluh nak majukan perniagaan dia duk galik fikir orang ni buat, orang ni buat. Orang duk galik nak macam mana nak memperkemahkan kedai dia, nak memperelokkan produk dia, nak tarik pelanggan, nak senyum, nak apa segalanya. Dia duk galik orang ni buat, orang ni buat, muka dia ruflah. Orang tengok muka apa meluat. Tengok muka ada masalah sedia, orang tak berkenan. Inilah menyebabkan yang menyebabkan dia merudum. Patutnya dia berpegang kepada akidah dia, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang yang Maha Berkuasa hanyalah Allah Ta'ala. Barulah kita hidup di atas dunia ni tenang. Dia benda apa ni tuan-tuan? Kalau dia ada 2, 3, dia jadi serabut. Kita tumpu pada Allah Ta'ala yang sah, senang. Macam fikiran kita, nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak buat, kita serabutlah. Buat, senang. Satu je. Gitu. Nak dapat ketenangan ni, Tuhan kita hanyalah Allah Ta'ala saja. Aku hanya takut pada Allah, aku hanya bergantung pada Allah Ta'ala saja. Itu cerita. Macam kita pegang tak? Allah nak kata apa kata. Hang kata yang betul-betul. Tapi saya, bila benda Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, benda tu tak ada, tak ada. Nabi tak sebut dalam hadis dia benda tu tak ada, tak ada. Hang kata ada, ambil di mana? Ambil di mana? Quran tak suruh. Nabi tak suruh. Tak ada lah hadis Nabi, tak ada dalam Quran. Ambil di mana?
Tu cerita dia. Mudah, pegangan kita mudah. Percaya pada Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selamat. Itu. Fataqauda mazmuman mahzura. Fataqauda mazmuman makhzula. Maka engkau duduk ketika itu kecelaan, kehinaan. Kalaulah kamu cari Tuhan yang lain, tidak mengesahkan Allah Ta'ala, kata Allah, maka engkau duduk ketika itu kecelaan dan kehinaan. Hidup kamu tu hidup kecelaan dan kehinaan. Macam mana? Tak percaya pada Allah, nak kena percaya juga. Nak percaya pada Allah, nak kena percaya juga pada Tuhan-Tuhan yang lain. Nak kena minta tolong pada Allah, nak minta tolong pada Tuhan-Tuhan yang lain. Nak takut pada Allah, nak kena takut pada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, lepas tu hidup kamu macam mana? Hidup kamu kecelaan, hidup kamu tak tenang. Allah pun nak patuh, tok nenek pun nak kena patuh, hatu syaitan pun nak kena patuh, Allah pun nak kena takut, kat Tuhan ni pun nak kena takut. Hidup kamu jadi hina. Nampak dah hidup kamu jadi hina. Lah senang nak jadi mulia, hanya takut pada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu saja. Kita jadi umat yang kuat dan berani. Faham? Kalau kamu bertakut pada yang lain, ada percaya pada yang lain, kata Allah, kehidupan kamu pada itu sangat hina. Yang Melayu panggil apa? Tak berpijak di bumi yang nyata. Tak duduk di bumi yang nyata. Jadi hidup tu umbak ambik. Tak ada pegangan. Nu nak percaya, ni nak percaya, nu nak percaya, ni nak percaya, apa semua. Yang nu nak kena ikut, yang ni nak kena ikut. Yang nu pun takut, yang ni pun takut. Hidup tak kemas. Kita senang takut pada Allah. Patuh hanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh buat, saya buat. Allah Taala tak suruh buat, nah, tak buat. Kadang-kadang orang kita jagalah. Nah, kami akan hantar pada kamu. No, tu hantar tu. Malam tu tak lena dah. Nyamuk gigit pun tak apa, mari hantar dah. Malam ni apa semua. Allah payahlah. Saya hanya takut pada Allah Taala saja. Nak hantar bapak jin pun hantar nanti. Hidup kamu baru mulia. Ni sakit orang ni buat, orang ni buat, yang ni buat, orang ni hantar apa semua. Hidup kamu hina. Orang lain hidup tenang, kamu hidup dalam keadaan kelang kabut. Nah, kelang kabut. Macam katalah, Tuhan banyak, nak bagaimana? Kita kena takut pada Allah Ta'ala. Lepas tu Tuhan lain kena takut juga. Kita kena patuh pada Allah Ta'ala, Tuhan lain kena patuh juga. Kalau Allah perintah lagu ni, Tuhan lain perintah lagu ni, hidup macam mana? Jadi apa maksud Allah Ta'ala suruh kita mengesahkan dia saja sebagai Tuhan? Iaitulah akidah kita. Nak bagi hidup kita ni tenang, aman, tenteram. Hanya aku berpegang pada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mudah hidup begitu. Ya tak? Itulah yang hakikat sebenar. Itu di dunia. Di akhirat lagi. Nak cari Allah Ta'ala. Lepas tu nak cari patung-patung berhala lagi. Nak cari tok nenek, tok keramat, tok apa lagi. Allah susah hidup di dunia ni. Kita nak jadi mukmin yang kuat, mukmin yang sempurna, mukmin yang lapang tenteram, ialah kena jadi mukmin yang akidah dia betul. Qul huwallahu ahad. Kata demo Tuhan, Allah itu esa. Tuhan kita esa. Tu cerita. Kalau kamu syirikkan Allah Ta'ala, hidup kamu tak tenteram. Macam berlaku di mana dulu di Indonesia mana? Di Lombok kah? Berlaku apa gegar, gempa bumi, banyak mati apa semua. Sudah lepas gegar bumi apa semua, depa setiap tahun apa dia ni semelih lembu, tahu kepala lembu jamu untuk hak jaga laut. Bila selesai semua, ada lagi buat upacara tu. Nak kena jamu Tuhan jaga laut, nak kena jamu Tuhan nak jaga padi, nak kena jamu kat Tuhan nak jaga apa dia jaga air, nak kena jamu hak Tuhan nak jaga bukit. Banyakkan Tuhan. Hidup kamu ni jadi susah. Tuhan panggil kita belajar dalam sifat 20. Sa pada perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala itu sa. Walaupun benda Allah Ta'ala buat ni banyak tak terjumlah, tapi Allah yang esa buat. Daripada yang sebab besarnya langit dengan bumi, sampailah sekecil-kecilnya habuk batu, pasir di pantai. Semua ini Allah yang esa. Jadi kalau kamu nak minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tak payah minta tolong pada hak jaga laut, hak jaga gunung, hak jaga sungai, hak jaga bendang, hak jaga kebun, hak jaga apa. Ni bodoh je tu. Yang menyebabkan hidup jadi susah. Tu cerita dia. Hidup kamu jadi hina. Tu, faham? Pegang akidah elok-elok. Yang jadi rosak akidah. Baik. Tiada seorang menolong engkau lepas daripada azab Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kamu kena ingat, tak ada seorang pun yang boleh melepaskan kamu daripada azab Allah pada hari kiamat. Hanya Allah Ta'ala saja. Yang kamu duk minta tolong berjamu sana, berjamu sini, percaya Tok Bomo ni, percaya Tok Bomo ni, percaya Tok Kamat ni, percaya Tok Kamat. Dia bukan boleh tolong kamu. Di dunia tak boleh tolong kamu, di akhirat tak boleh tolong kamu. Yang tolong kamu siapa dia? Allah. Allah lah yang buat kamu daripada tak ada pada ada. Allah turunkan daripada langit hujan. Allah tumbuh segala tumbuh-tumbuhan, keluar biji-biji padi untuk kamu makan. Allah Ta'ala bela ikan dalam air. Yang amat hari-hari manusia angkut ikan daripada laut ni bertantan keluar. Tak payah bagi makan, tak payah bubur oksigen, tak payah bubur air, tak payah bubur vitamin apa semua. Semua ikan sihat, segar moga. Sembah Allah. Tok Kamat reti apa? Tok Nenek reti apa? Hantu syaitan reti apa? Hidup kamu hina di dunia, hina di akhirat. Apabila kamu mencari Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu yang susahlah kalau tak belajar, tak mengaji, susah. Kita dah ingat zaman lah ni dah tak ada dah. Rupanya ada lagi. Ada pemegang benda-benda merapu tu. Kadang-kadang duk ingat kau orang tak mengaji je. Orang mengaji pun dia mengaji kepala otak apa tak tahu. Orang mengaji pun ngaji, pegang kitab, kilik kitab, oi, tapi kalau percaya benda-benda cukup kuat. Ada lagi. Nah, harap tak ada lah hari ni. Kalau ada bertobat lah. Berhenti apa? Ngaji bukan tak mengaji. Nah dah. Dia kata ustaz mana tahu. Mana topang kepala hang. Tuhan tahu. Itu cerita orang duk bajak, duk apa semua duk mengaji pun duk lagi duk pergi pegang benda-benda merapu, benda-benda mengarut tu. Ngaji bukan tak mengaji. Nah, sakit sikit kan bawa botol ayak pergi cari Tok Bomo. Tok Bomo tu berjampi kat ayak. Bomo tu semayang pun tak. Tak kata Bomo tu. Mengaji pun tak reti apa. Baca Fatihah pun tak betul. Apa semua. Yang pi bawa ayat pi dia suruh dia hembus itu hang balik minum pula. Elok cerdik sikit boengong kali kengahan. Nah. Apalah ni apa semua. Tengok sama. Tu cerita dia. Aduh hurung pi berderet pi. Tu cerita. Tanya dia ni tak mengaji di mana macam mana boleh jadi bomo. Oi dia dapat dalam mimpi. Awak, hak mana ilmu lebih baik mimpi dengan mengaji? Sahabat dulu kelang kabut mai di rumah. Nak tahu ustaz ni, saya nak jumpa ustaz juga ni. Hari ni alhamdulillah boleh jumpa. Nama saya apa? Betul tuan-tuan, kadang-kadang depa kata saya ni cengeng apa semua. Hak mai tu semua nak bagi aku marah. Apa bagi aku seronok lagi. Muka semua. Dia kata semalam saya mimpi. Mimpi apa? Ada Tok Syekh mari pakai jubah elok putih terlah. Dah? Dia mai dia ajak saya, dia kata dia suruh saya kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Betul dia kata. Saya sejak pada mimpi tu sudah kata. Sebab datanglah mimpi. Cerita mujuklah datang mimpi Tok Syekh suruh kata. Yang aku duk suruh kata hari ni kan nak kata. Nak tunggu mimpi pun nak kata. Yang aku duk suruh kata lama dah hang tak kata pun. Nak tunggu mimpi dulu kata. Tak apalah mai ajak lah haula-haula kalau mengajak benda lain. Dia tu ustaz tanya pun. Salah tak tanya pun. Salah betul pun. Yang aku dah habaq suruh kata lama dah. Sampai nak kata. Nak tunggu mimpi dulu nak kata. Dia cerita padahal haula-haula quwata illa billah baguslah. Tapi bila dapat tu guru dalam mimpi ni kira besarlah. Tu cerita. Nah. Kadang-kadang mak-mak ayah pergi tengok anak sakit dalam duduk Kuala Lumpur balik apa semua. Pelan-pelan dia bawa balik tau. Nu dia teringat Tok Bomo sekok di rumah dia tu. Kena pi juga kat Tok Bomo tu. Ya ada. Kena pi juga. Kena ada 2-3 beradik hak lebay-lebay sikit. Sorok-sorok dia buat juga untuk tegak ni. Ni cerita dia. Jangan. Jangan duk mengarut benda-benda tu semua. Sudah.
Nah itu cerita dia. Ada ayat-ayat Quran sebagai ubat. Itu cerita dia. Habis. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah hukum oleh Tuhan engkau bahawa jangan kamu sembah melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Alla ta'budu illa iyyahu. Allah wa qada, Allah Ta'ala sudah tetap bahawa alla ta'budu illa iyyahu, bahawa jangan kamu sembah hanya Allah Ta'ala semata-mata. Itu ketetapan Allah Ta'ala, siapa pun tak boleh ubah. Ingat, kalau kamu sembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu sudah syirik. Amalan yang kamu buat terbatal. Semayang terbatal, puasa terbatal, sedekah terbatal, wirid, apa pun terbatal kalau kamu terlibat diri kamu dengan syirik. Ada tuan-tuan umrah pergi, mengaji, berzikir, tapi benda syirik dak buat juga. Buat penat saja, kosong, tak ada apa. Terbatal segala amalan kamu kalau kamu libatkan diri kamu dengan benda-benda syirik. Ingat? Nah itu. Baik. Wabil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa itu berbuat kebaikan pada keduanya. Lepas daripada kamu sembah Allah Ta'ala semata-mata, taat patuh pada Allah semata-mata, lepas pada tu apa dia? Wabil walidaini, dan kedua ibu bapa kamu. Ibu bapa kamu, dia bukan Tuhan. Dialah sebab kamu dilahirkan ke dunia ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentakdirkan kita lahir ke dunia melalui ibu dan bapa. Kata Allah, wa bil walidaini ihsana, bagi dua ibu bapa kamu buat baik. Paling tinggi makhluk di atas dunia yang kita kena jaga ialah ibu bapa. Pun tak boleh sampai sembah Allah. Nak sembah mak bapak tak boleh. Ada sengah pada tepi sujud di kaki sujud, tak boleh. Dengan ibu bapa kamu kena buat baik, kata Allah. Pertama sembah Allah Tuhan yang esa. Lepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wabil walidaini, dua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik. Tu panggil redha Allah. Redha Allah terletak kepada redha ibu bapa. Kalau mak bapak redha kita, Allah redha. Kalau mak bapak tak redha, Allah tak redha. Tu cerita, duduk kat situ. Buatlah baik pada dua ibu bapa, kata Allah. Baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika sampai pada engkau itu oleh tua salah seorang keduanya atau keduanya sekali. Jika, apa makna jika? Ada orang dapat, ada orang tak dapat. Ada orang dia tak sempat pun mak ayah dia tua, mak ayah dia mati dulu. Setengah orang tak sempat tengok pun. Lahir saja 2-3 hari, mak ayah dia mati. Tak ada nak tengok wajah mak bapak, tak ada. Jadi orang ni tak ada peluang dah untuk dia berkhidmat pada ibu bapa dia ketika hidup. Tapi ada lagi yang dia boleh buat ke depan tu disebut, walaupun dah mati. Sebab tu seorang sahabat, seorang lelaki sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, mak ayah saya dah mati, apa boleh tak saya buat apa-apa kebajikan untuk mak ayah saya yang sudah mati? Apa apa yang boleh saya buat? Rasulullah kata ada 4 perkara yang kamu boleh buat dan kena buat selepas ibu bapa kamu mati. Yang pertama kata Nabi, doa untuk ibu bapa, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala meluaskan kubur dia. Allah jadikan kubur dia daripada taman-taman syurga. Itu pertama, kamu banyak doa ibu bapa supaya ibu bapa kamu dirahmati. Yang kedua,
kamu memohon ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa ibu bapa kamu. Minta pada Allah supaya Allah ampunkan dosa. Yang tadi doa ni minta kebaikan. Bagilah kesejahteraan, letakkan dia bersama-sama dengan orang yang soleh, jadilah kubur dia daripada taman-taman syurga, jangan jadikan kubur daripada lubang-lubang neraka. Sampaikanlah segala amalan-amalan dia, jangan kau halangkan segala amalan-amalan dia. Satu. Yang kedua, kamu minta pada Allah supaya Allah ampunkan dosa ibu bapa kamu. Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, laksanakan pesan-pesan dia. Laksanakan pesan-pesan dia yang baik, kamu laksanakan. Sebab tu tuan-tuan, macam saya sebut selalu, kita kena pesan ke anak kita selalu. Mungkinlah dia tak masuk lagi, mungkin lepas pada mati dia ingat hadis. Mudah-mudahan dia berjumpa hadis ni, dia dengar hadis ni. Tanggungjawab yang ketiga ialah laksanakan pesan-pesan dia. Kita pesan suruh pergi sembahyang jemaah, kita pesan suruh pergi mengaji, kita pesan. Jadi duduk saja-saja, cuba kamu renungkan apa yang ibu bapa kamu pernah pesan pada kamu, laksanakan pesan-pesan yang baik. Dia buat benda yang baik. Dia pesan selalunya, masa kalau aku mati, hampa jangan bergaduh, jangan berkelahi. Berkelahi juga. Laksanakan pesan kamu, itu tanggungjawab. Segala pesan-pesan dia yang baik. Banyak juga yang duduk sini, dulu mak dia yang duduk tahun ni, lah ni dia ganti. Masa mak dia ada, dia tak pernah main pun. Bila mak dia tak ada, dia duduk tempat mak dia mengaji. Dia duduk tempat pak dia mengaji. Pasal apa? Dia jumpa saya, masa mak saya ada dulu, ayah saya ada dulu, pesan suruh pi, saya tak pi masa dulu. Lah ni saya kenang apa semua. Ya, kamu laksanakan pesan dia, kata nanti. Yang ketiga, hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan baik dia. Cari balik kawan-kawan bapa kamu, cari balik kawan-kawan mak kamu. Hubungkan silaturahim dengan kawan bapa kamu, dengan kawan-kawan mak kamu. Ini 4 perkara yang perlu kita buat setelah ibu bapa dah tiada. Doa, tolong minta ampun, dan laksanakan segala pesan-pesan dia, dan hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan dia. Itu. Jadi itu jika sekiranya kita tak sempat. Ada orang kata Allah tu, jika sampai pada engkau oleh tuanya salah seorang keduanya. Kadang-kadang dapat salah seorang. Ayah dah mati lama dah, tak dan tua, mak dan tua. Dia bela mak dia yang tua. Kadang-kadang mak mati lama dah, ayah yang tua dan dia bela ayah dia. Tu kata Allah. Au kilahuma, ataupun keduanya sekali. Kadang-kadang mak tua, ayah tua ada, dua-dua ada. Allah Ta'ala ajar bagaimana perlu kita buat pada ibu dan ayah yang sudah tua. Dan kita kena ingat, ini satu peluang yang Allah Ta'ala bagi dan tak bagi pada semua orang. Setengah orang dia tak sempat pun suap nasi pada mak dia. Mak dia aja sempat suap nasi dia. Dia tak sempat pun mandi ibu dan ayah dia. Hanya ibu dan ayah dia je mandikan dia. Dia tak sempat pun basuh kain baju mak ayah dia. Mak ayah dia saja basuh kain baju dia. Ada setengah orang sempat. Sempat. Yang sempat ni ada 2 jenis. Ada dia yang rasa lemah rimah dengan sikap orang tua, sehingga berkelahi adik-beradik. Tu yang Melayu sebut tu, mak ayah boleh bela 10 anak, 10 anak tak boleh bela mak ayah seorang. Tak boleh. Tu cerita dia. Bergaduh. Harap-harap anak-anak kita belajar ayat ni sampailah dia perengah ayat ni. Dan alhamdulillah kita sampai ayat ni. Danlah dengar ayat. Tu kata Allah, jika kamu sempat, diberi kesempatan pada kamu jumpa dengan ibu ayah kamu yang tua. Bahkan kita kena ingat, dan saya selalu ingat, alhamdulillah, nikmat saya yang Allah Ta'ala bagi pada saya yang paling besar. Sampai hari ini saya ada ibu dan ayah, pak mentua dan mak mentua ada belakang. Itu kalau boleh, kita nak berjasa lah.
Dan saya jarang telefon. Mak ayah saya jarang telefon. Teringat aja start kereta balik. Tengah malam teringat balik. Nah, itu saya buat. Dulu saya, tuan-tuan pun tahu saya jatuh, masuk hospital, pecah kepala tahun lepas. Tengah malam teringat kat mak. Hujan lebat. Hujan lebat. Bungkus-bungkus baju apa semua, turun tangga, air ada kat tangga, kang jatuh, pecah kepala. Hak jatuh itu. Nak balik tengok mak tengah malam. Tu cerita, alhamdulillah tak jauh sangat. Ada dijuk je, tak jauh sangat, tak jauh pun jauh juga. Tu cerita dia. Tu. Batulah dulu saya banyak program. Sampai 80 program sebulan. 5-60 program. Saya sedar mak ayah saya makin tua. Masa mereka dah tak banyak. Jadi saya kurangkan program-program saya. Kerana nak bagi masa banyak sikit dengan mak ayah. Tu. Kena. Kenapa? Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi peluang untuk jaga mak ayah. Jaga ni ada dua. Kadang tak perlu pun jaga. Dia boleh menguruskan diri dia sendiri. Dia boleh mengatur diri dia sendiri. Alhamdulillah. Itu. Cuma kita kena jaga hati dia. Dan jaga hati dia. Allah Ta'ala yang maha mengetahui perasaan ibu dan ayah dan perasaan anak. Allah Ta'ala dedahkan perasaan kita. Perasaan seorang ibu, perasaan anak dalam ayat ni. Itu. Baik, tengok tu. Jika sampai pada engkau itu oleh tua salah seorang keduanya atau keduanya sekali, maka jangan engkau kata bagi keduanya itu fala taqul lahuma jangan kamu kata pada dua pak kamu itu pun jangan keluar daripada opak kamu Quran pun sebut uffin, mana bahasa kita pun kita faham. Jangan kata pun jangan. Ulama kata mentafsirkan ayat ni, kalau ada lagi perkataan lebih rendah daripada Allah akan guna. Tapi ni paling rendah dah. Pun jangan. Jangan kata Nah itu. Dan ada ulama sebut itu apabila kencing berak dia berterabur, langsung tidak ada rasa apa-apa, cuci dengan tidak bunyi tak bunyi, dia ambil, dia basuh je. Kadang-kadang bila mak ayah cakap dia kata satu, ataupun dengan benda yang dia buat. Kadang bila sampai satu tahap dia balik kerja penat-penat, di rumah ada mak pula nyanyuk, dia berak, dia calik atau dia berak, dia tenyih tanah, tenyih sini, habis tenyih apa semua. Dia masuk botol penuh, bunyi dak wala taqullah ma'af, jangan kata kalau kata pun jangan. Masa tu Allah Ta'ala nak uji kita, bunyi dak tu bunyi dak, bukan lah rejuh bunyi Allah orang tua ni jadi pula dah dia buat tu sebut tu dah. Nabi sebut apa perkara yang menyebabkan manusia tu malang, rugi. Yang pertama tak susun saya ingat, macam yang kita bisa dengar, rugilah apabila dia dapat bulan Ramadan. Dia dapat bulan Ramadan, tiba-tiba selepas daripada Ramadan dia tak dapat keampunan. Selalu dengar kan, masuk bulan Ramadan orang lain Allah ampun semua dosa dia ada. Orang ni orang yang paling rugi. Adalah salah silap dia. Di antara orang yang paling rugi hidup di dunia, dia jaga mak bapak, dia bagi makan, dia jaga, dia apa semua, tetapi dia tak dapat fadilat jaga mak bapak. Dia tak dapat fadilat. Dia jaga, dia jaga. Susahlah jaga basuh, puluh-puluh tahun dia jaga, tapi dia tak dapat fadilat ni. Macam dia masuk bulan Ramadan tapi dia tak dapat kelebihan Ramadan. Yang ni juga dia jaga mak bapak tapi dia tak dapat kelebihan jaga mak bapak. Kenapa? Allah bunyi nada bukan takat je lah macam tu. Jadi penat je jaga. Sepatutnya inilah peluang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa kamu. Peluang Allah bagi kamu berkhidmat pada ibu bapa kamu.
Tapi keluar juga daripada mulut kamu bunyi apa semua bunyi. Sebab tu Allah sebut fala taqul lahuma uffin, jangan kamu kata pada bapak kamu pun jangan, pun jangan. Tapi dalam hati kalau sampai depan ya mungkin tuan-tuan sekalian kita manusia biasa, Allah sebut jangan keluar dan kita cuba dapat redha, gembira. Tapi kalau kita mari juga perasaan Allah pasal apa je macam ni, timbul mana rasa beratnya, rasa susahnya apa semua, simpan di hati. Menurut Allah ampun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak berarti kecuali yang dia mampu. Yang ni macam mana saya nak tolak? Dia mai juga. Sepolah babang lain tak mau belah serah kat aku seorang, dia mai. Dia mai. Gitu. Awak lah mak buat panggil macam ni, susahlah saya. Tapi dalam hati. Tapi kalau tak ada dalam hati lagi baik. Tapi kalau mai, mudah-mudahan Allah ampun. Kita cuba nak buang bunyi apa, tapi alhamdulillah kita berjaya. Tapi hak dalam hati kadang mai. Itu. Jangan. Kita cuba, ini satu peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalau mai dalam hati perasaan kadang-kadang yalah balik kerja penat-penat, kain hak nak basuh, hak anak-anak lagi bertambun, hak mak pula berceramah sini sana apa semua sini. Jangan sebut Tapi kadang-kadang kalau tertimbul dalam hati sikit apa semua tu, kita tak perasan benda tu mai, kita harap Allah ampunkan. Sebab kita manusia biasa yang ada kelemahan. Tu cerita dia. Harap gitu. Baik, tu Allah sebut. Jangan engkau kata bagi keduanya itu artinya huduh, busuk, buat keji, rugi atau dungu. Tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang meringankan atau menghina atau mengkeji keduanya jangan diperbuat pada ibu bapa. Makna ni, apa benda pun yang menyebabkan menyakitkan ibu bapa jangan buat. Ridallahu fi ridha walidain. Redha Allah dia nak tengok redha ibu bapa kamu. Itu. Tu birru abaukum. Buat baiklah kamu pada ibu bapa kamu, nescaya anak-anak kamu akan buat baik pada kamu, kata Nabi. Kalau kamu nak anak-anak kamu buat baik pada kamu, kamu kena buat baik pada ibu bapa kamu. Jangan. Baik. Hormat, takzim, menyuka hati keduanya seperti ketika membela keduanya itu ketika masa kecil. Wala tanharhuma, dan jangan engkau kasar perkataan keduanya dengan jerkah tengking. Siapa yang sebut ni? Allah yang jadikan kita, Allah yang jadikan mak bapak kita. Allah Subhanahu wa taala menetapkan jangan kamu kata pada bapa, wala tanharhuma, jangan engkau kasar perkataan pada keduanya. Kadang dia tak kata tapi kasar. Ayah ni tegak, mak ni tak dengar kata. Jangan kasar. Jangan Allah sebut. Kalau kamu buat, kamu langgar perintah Allah, jangan kamu kasar pada keduanya. Jangan kasar. Allah kadang-kadang yang ni lah tanda-tanda kiamat, anak durhaka ramai kasar kat mak bapak. Payahlah bela orang tua ni tak reti bahasa, kata ikut dan. Allah sebut jangan engkau kasar pada keduanya. Jangan kasar. Lembut sentiasa. Lembut, jangan kasar. Tu cerita dia. Jangan engkau kasar perkataan pada keduanya dengan jerkah tengking. Jangan. Allah tak bagi. Tu yang kata tu, rugilah. Dia jaga mak bapak. Sepatutnya dia paling beruntung. Macam dia dapat bulan Ramadan paling beruntung, habis Ramadan kosong. Jaga mak bapak, habis mak bapak meninggal, dia kosong. Pasal apa? Kesalahan-kesalahan dia buat sepanjang mak bapak dia ada. Hak lebih pada hak kasar lebih pada kasar. Apa semua kata. Jadi rugi. Rugi besar. Hak Nabi sebut kecelakaan lah orang yang jaga ibu bapa tetapi dia tak dapat menjadi anak yang soleh dan solehah.
Kenapa? Banyak perkataan-perkataan yang dia kata yang menyakitkan. Dan juga kasar. Perkataan yang kasar dia sebut. Nah itu. Baik. Wa kullahuma qawlan karima. Dan kata olehmu bagi keduanya akan perkataan yang mulia. Qawlan karima. Kata perkataan yang karim. Sebutlah perkataan-perkataan yang mulia. Sebutlah perkataan-perkataan yang mulia yang menyebabkan bapa kita bangga. Wa kullahuma qawlan karima. Katalah pada keduanya, kedua bapa kamu perkataan yang karim. Apa karim? Perkataan yang mulia, yang lembut, yang sopan santun. Nah itu. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat redha Allah macam mana? Mak bapak pun tak jaga. Perkataan yang keluar daripada mulut dia nak kata apa, dia lepas-lepas ya. Kita belajar dah dulu bagaimana berlaku peperangan Hunain. Ketika Nabi masa tu usia Nabi 60 tahun dah. Tak perasan dalam peperangan Hunain itu antara wanita yang hadir dibawa oleh orang Taif itu ialah Halimatus Sa'diyah. Ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi menyusu dia ketika kecil, lepas tu tak jumpa. Halimatus Sa'diyah berada di Taif. Bila berlaku peperangan Hunain, dalam ramai-ramai itu rupanya ada Halimah, ibu susu Nabi. Nabi tengok Halimatus Sa'diyah. Nabi buka jubah dia. Dalam peperangan ni Nabi hampa jubah dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam letak kepala dia, bermanja dengan Halimah, letak kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dada Halimah, atau kata atas paha Halimah. Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susu Nabi. Ni ibu susu. Nabi tunjuk ibu susu. Dalam peperangan Nabi buka jubah dia, Nabi hampa, angkat Halimah, letak di atas jubah dia, lalu Nabi letak kepala di atas dada Halimah. Tu Nabi, itu ibu susu. Nabi tunjuk. Dan kebetulannya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam mati ketika Nabi masih kecil lagi. Ni ibu kandung. Ada sampai kelah, tapi tak boleh belah. Kalau belah pun perkataan macam-macam keluar. Kata-kata keluar macam-macam. Bercakap bukan karimah, kasar. Kasar. Kadang-kadang bukan dia buat sengat-sengat, orang pun tahu dia kasar dengan bapak dia. Orang tahu bahasa yang dia keluar. Tu cerita. Dunia dah terbalik. Dulu anak-anak nak bermanja pada ibu bapa. Anak nak manja pada bapa. Sekarang dah terbalik. Bapa dah tak terdaya, ibu tak terdaya nak bermanja pada anak-anak. Tu cerita. Kadang Allah uji pula. Allah uji. Dahlah tak larat mak bapak dia tu, mulut dia pun sakai. Selalunya jadi tuan-tuan, yang mak dia ni, dia lah duk buat semua dalam rumah. Cuci, mop lantai, bersih, lipat ni apa, dia buat belaka. Ayah dia pun bukannya ni duk dia buat kerja macam-macam, tiba-tiba dia sakit. Bila sakit, orang tua ni pula dia nak supaya orang buat macam dia buat. Faham tak? Dia suruh dia buat, orang buat macam dia buat. Dia tak boleh buat, tapi nak suruh macam dia buat. Tu yang dia beletak macam-macam. Yang beletak ni lah uji kita ni kadang-kadang. Ada. Duk diam sudahlah, besiak orang tua ni. Keluar, habis. Tu cerita. Allah sebut, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata pun jangan. Cakap qaulan karima. Cakap kalimah yang baik-baik saja. Tak ada apa kamu. Bila mari itu satu ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tu cerita. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang dia hantar mak ayah dia pergi pondok. Duk sat telefon pula tak boleh duduk, mak tak sesuai nak cari pondok lain, pergi cari pula. Duduk 3-4 minggu tak sesuai pula, pondok tu ada hantu, duk musik aku malam-malam. Pergi cari pula, dia nak duduk pondok, anak ni cari. Ingat balik zaman kita dulu.
Mak pi hantar asrama, pi pondok nu tak boleh, pi pondok tak boleh, hantar asrama nu tak mau mengaji, pi tunggu, pi apa semua. Lah ni hantar mak pak pula balik. Ada. Ni cerita. Tak apalah, macam-macam ikutlah, dia nak apa ikut. Tu yang kadang-kadang tu tanggungjawab anak bila mak dia mati lama, ayah dia nak kahwin, kena bagi kahwin. Jangan bagi dia duka cita. Benda-benda begitu, tuan-tuan. Dia nak cakap, dia tua, dia malu. Lebih-lebih lagi duit tak ada, harap anak-anak dia bagi. Perasaan dia nak kahwin, dia nak sebab nak seorang isteri. Kena tanya dia, ayah nak kahwin ke? Dia nak cari isteri dia sampai dia bahagia. Ni dia tak mau. Takut mak tiri kebas semerah harta benda dia apa semua. Biar orang tua ni menderita. Tak boleh. Ni tanggungjawab. Kadang anak-anak perempuan ni sesesti tak tahu hala kadang tu. Ada, bagilah dia kahwin. Cari. Nikah tak sesuai pula dah. Cerai cari lagi. Tahu? Ini bukan tanggungjawab. Kadang-kadang dia biar mak ayah dia duduk menderita. Kadang cerita kawan. Saya seorang nak kahwin, pi anak-anak tak respon pun, tak tahu je. Duduk pi semua. Tu cerita. Kita melukakan hati. Ayah nak kahwin ke? Kami pi cari. Ayah nak hal lagu mana? Ngapa semua? Cari sampai jumpa pasangan dia. Oh, cemburu pelik-pelik Ngapa sampai orang tua tu nak kahwin pun tak bagi. Tak boleh lah. Itu kita buat bagi dia menderita. Mana tak? Perasaan dia hang tidur malam-malam mana ada hampir dakak dia. Tu kau mula dah semua. Ini cerita. Kena cari bagi pasangan kat dia apa itu hak kita pula cari lelaki-lelaki, cara lelaki-lelaki. Ayah, hak cara mak apa semua. Janganlah buat satu ni Allah tua-tua pun gatai nak menikah. Keluar pula kalimah tu. Akhirnya dia sengatlah tak kata apa. Kena pula macam mana makan pun depa bagi, apa semua bagi. Tak boleh. Kalau dia nak kahwin bagi kahwin. Cari pasangan. Jangan menyakitkan dia. Kadang pula ada cemburu pula ada ayah ni baru menikah ni seronok lah sikit. Apa semua anak-anak pakat cemburu pula. Jangan. Itu kebahagiaan ayah kita yang sudah tua. Nada? Tu cerita. Layanlah. Cakaplah benda baik. Nada? Makan, minum, tempat tinggal, pasangan, apa semua, kain, baju. Jagalah itu peluang yang Allah Ta'ala bagi. Baik. Wafid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Dan lemah lembut oleh kamu bagi keduanya akan sayap engkau. Akan sayap engkau. Yang hina daripada kasih sayang bagi keduanya. Wafid lahuma janahaz zull minar rahmah. Hamparkanlah sayap, saya terjemah yang mudah. Hamparkanlah sayap merendahkan diri kerana sayang. Hamparkanlah sayap kamu. Dulu saya hurai dah makna sayap. Nada? Makna sayap. Banyak Allah tak sebut. Rendahkan sayap kamu pada ibu bapa kamu. Rendahkan sayap kamu pada ibu bapa kamu. Apa makna sayap? Rendahkan sayap pada ibu bapa kamu. Bagi perlindungan pada ibu bapa kamu. Tu rendahkan sayap. Batu kadang-kadang ayah sakit balik ambil ubat, selesai ubat, cari apa semua, pergi klinik semua, masuk hospital. Itu makna rendahkan sayap pada bapa kita. Jangan duk cerita kata ni cik balik kerja penat ni nak mari tengok ayah pula ni, ayah buat apa buat menyusah. Jangan, rendahkan sayap. Penat kita, letih kita, susah kita tak tepi. Allah suruh rendahkan sayap. Rendahkan sayap makna bagi perlindungan. Sebaik mungkin pada mak dan ayah kita yang sudah tua. Tempat tinggal dia, makan minum dia, pakaian dia, apa semua cukup. Rendahkan sayap. Ada juga ulama sebut rendahkan sayap ni mungkin kita besar. Kita jadi menteri, kita jadi pegawai besar, kita dikenali oleh merata apa semua, kita jadi orang ternama. Mak ayah kita kerja kampung. Buta huruf, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Sedangkan kita orang besar. Jangan kita rasa malu nak bawa mak ayah kita ke tengah. Ada lagu tu. Malu nak bawa balik kawan-kawan tengok mak ayah kita tak kerti baca ni. Sebab apa? Kita orang ternama, kita orang dikenali. Jangan. Rendahkan sayap kamu. Siapa kamu kalau bukan dari mak ayah kamu? Hak buta huruf ni lah hantar kamu pergi sekolah sampai kamu jadi pandai. Tahu? Nah, rendahkan sayap kamu.
Ada setengah tuan-tuan sekalian, dia malu. Malu sebab mak ayah dia huduh, malu sebab mak ayah dia bengong. Jadi dia orang besar. Nah, ini orang yang tak rendahkan sayap. Betul tuan-tuan, mak ayah tak boleh nak kata apa, dah anak terkenal dan dikenali. Tapi ingat, kamu nak pergi mana? Kamu balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya apa yang kamu buat pada mak ayah kamu. Mak ayah kamu hamba dia, hamba Allah Taala, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Soal mak ayah kamu bersalah dengan Allah Taala, dosa itu dia dengan Allah Taala. Tapi Allah tak suruh pun durhaka kamu bapak kamu, walaupun mak bapak kamu durhaka pada Allah. Faham? Ni cerita itu hal dia dengan Allah Taala. Saya hurai dah dulu makna rendahkan saya. Ayam, bila dia bawa anak-anak dia pergi makan tengah apa, tengah padang, tengah hutan, tengah apa semua, bila hujan turun, tak dan balik ke depan dia akan buka sayap, masuk duduk bawah, lindung, bagi perlindungan. Nampak burung lang mai ke atas, nak sambar, dia panggil anak-anak dia masuk bawah sayap dia, tu rendahkan sayap. Burung yang bertelur di atas pokok, bila hujan turun dia apa semua, dia buka sayap dia, selamatkan telur. Tu makna rendahkan sayap. Maknalah anak-anaklah tempat mak ayah berlindung. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada duit sikit, kerja apa semua, jangan kita buat rumah kita je elok. Rumah ayah kita nak berlindung macam mana? Mak dah sebut bocok apa kali dah apa semua. Rumah hang dengan hantar genting, hang nak pergi tukar zinc rumah mak hang pun tak boleh, kedekut baik. Allah suruh rendahkan sayap, kamu bagi perlindungan yang baik pada dia. Tak, bukan dia nak rumah besar-besar, orang tua dia tak mau. Tapi kita kira rumah kita aja. Rumah dia nak rebah lantak pergi. Rasa macam rugi pula kita belanja duit buat rumah ayah. Belanja duit buat rumah bang tu. Apa makna rendahkan sayap? Hang tidur sedap-sedap, hujan setitik pun tak kena mak ayah kamu. Musim banjir lah, kita duk tidur tengah-tengah. Sedap dengan ekor dengan apa semua. Dia musim banjir duk pekai air keluar. Hang penat dah sikit rumah mak ayah hang tu. Fikir. Hang penat sikit, bubur pim sikit kan, jangan bagi air. Malam-malam orang tua ni naik, kadang pecah air, naik basah apa semua. Duit ada, apa kedekut? Kedekut. Nah gitu. Tuan-tuan rugi tak buat anak-anak tuan-tuan mengaji hari ni. Kalau dengar, ini cerita. Ni Allah sebut rendahkan sayap. Apa depa nak, apa semua. Tuan-tuan, ini peluang. Bukan semua orang bagi, Allah Taala bagi. Allah bagi kita jaga mak ayah sampai tua. Tu rezeki lah. Boleh tengok wajah mak bapak. Atas dunia ni ada beberapa perkara yang tengok dapat pahala. Tengok Kaabah dapat pahala. Tengok mak ayah dapat pahala. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Balik nak tengok muka saja dapat pahala. Nah, tu. Sampai seorang sahabat nama Jahimah. So sahabat ni Jahimah, ayah sebagai Sayyidina Muawiyah. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya nak pergi berjihad bersama Rasulullah, nak perang sama Rasulullah. Rasulullah kata, kamu ada mak tak? Ada mak ayah saya. Rasulullah kata, jaga mak ayah kamu. Jaga mak ayah kamu. Mak kamu yang sudah tua jaga. Kenapa? Syurga bawah tapak kaki dia. Hang pergi jihad pun, hang biar mereka, hang tak boleh masuk syurga. Jaga mak ayah kamu, kata Nabi. Kerana syurga di bawah tapak kaki mak ayah kamu. Seorang sahabat juga pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak pergi perang fisabilillah bersama Rasulullah. Boleh ke tak? Rasulullah tanya, ada mak ayah tua tak? Ada. Rasulullah kata, jaga mak ayah. Kerana jaga mak ayah itu satu jihad, seperti mana kamu berjihad di medan perang. Rasulullah sebut, jaga mak ayah tu macam berjihad. Macam berjihad di medan perang, kata Nabi SAW. Itu. Baik. Siapalah kita tuan-tuan, kita pulung beribadat biar mak bapak. Allah tak redha, Nabi tak redha. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Kita pulung bangun tahajud, baca Quran, mengaji sana, mengaji sini, kuliah sana, kuliah sini. Mak ayah tak jaga. Mak ayah tak jaga, Allah tak redha, Nabi tak redha. Kita nak pergi ke mana? Balik pada Allah, cari Nabi Muhammad. Esok Allah tak redha pasal tak jaga mak bapak, Nabi Muhammad tak redha pasal biar mak bapak.
Ya main tuan-tuan. Itulah siapa yang duduk tu Allah Taala uji. Saya sebut tadi macam-macam. Biarlah kita pedih di hati tak apa. Jangan keluar perkataan di mulut. Biarlah kita nak kena tanggung kesusahan, kepayahan, kita rasa berat sangat apa semua. Kadang-kadang cemburu, dituk tak kepala kita seorang adik-beradik lain lah. Jangan keluar perkataan. Kadang-kadang mak ayah pilih nak duduk rumah kita. Mak orang lain tak mau nak duduk rumah kita juga. Ada. Itu satu rezeki lah tuan-tuan. Walaupun hari itu kita nampak menyusah apa semua, kita bukan main ibadat banyak tak ke mana. Allah nak bagi peluang, so kita jaga. Mak ayah kita jagalah. Tu cerita. Ni semua sebut. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kata dan doa olehmu bagi keduanya tak cukup sekadar kamu buat baik saja. Kamu jaga mak bapak, kata Allah, kamu kena doa pula pada mereka. Kamu kena doa pula. Allah sebut doa. Maknanya kalau tak doa, maksud kita dah langgar perintah Allah supaya kita berdoa pada bapa, kita tak doa. Allah suruh wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kamu kata apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kesianlah kedua ibu bapa aku, seperti mana seperti mana mereka kasihani aku sewaktu aku kecil. Kata yang tu, kata Allah. Allah suruh berdoa pada dia, minta. Allah suruh minta balik. Allah yang suruh minta. Minta balik pada apa? Minta pada Allah Ta'ala balik. Minta apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kesianlah kedua-dua ibu bapa aku seperti mana mereka kasihani aku sewaktu aku kecil-kecil dahulu. Kata yang ni doa ni ya kata. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ni Al-Quran. Jadi apa tanggungjawab kita? Jangan kata bercakap kalimah-kalimah yang baik, cukup lagi jaga mereka, bagi perlindungan pada mereka, letak bawah seperti rendahkan sayap kamu orang besar, tapi mak ayah kamu lagi besar. Kamu orang kaya, mak ayah kamu lagi hebat pada kamu. Kamu orang pandai, mak ayah kamu lagi hebat pada kamu. Rendahkan sayap kamu. Dan bagilah perlindungan kepada mereka yang kita boleh bagi sedaya upaya yang boleh bagi. Cukup dah lagi? Tak cukup lagi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan lupa kata Allah, kamu kena berdoa. Doa apa? Ya Allah, tolonglah kasihan mak ayah saya macam mak ayah saya kasihani saya waktu saya kecil-kecil. Doa ni kena kata selalu, sama ada mak ayah kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kadang-kadang dia jaga, tapi dia tak baca yang ni. Kita langgar perintah Allah sebab kita tak doa pada ibu bapa kita. Banyak ayat-ayat yang mengajak kita doa pada ibu bapa. Dulu kalau lah kita jadi bapa, kita tak sedap lagi, tak berdoa pada ibu bapa, tak patut. Maksud macam mana? Baru kita sedar lah ni. Kita ni tahu yang kita berdoa ni banyak berdoa untuk anak-anak. Kadang-kadang doa untuk anak-anak tu banyak daripada doa untuk diri sendiri. Sebab kita ibu, kita bapa. Dulu kita pergi umrah, tak ada tangan minta depan Kaabah, minta tu minta ni, tak teriak. Tak ada tangan sebut nama anak-anak, minta untuk anak-anak, teriak dia. Air mata berjurai keluar. Minta untuk anak-anak je meleleh air mata. Minta untuk dia tak meleleh air mata lagi. Minta untuk anak-anak, teriak. Teriak. Maknanya mak ayah kamu doa untuk kamu lebih banyak daripada doa untuk diri dia sendiri. Tu yang Allah suruh. Kamu jangan lupa doa untuk ibu bapa kamu. Doa untuk ibu bapa kamu. Tu saya sebut dah minggu lepas kan. Bila mak ayah mati, kita bukan hilang mak ayah saja. Mak ayah mati, hilanglah mak ayah. Hilanglah ayah. Lepas tu tak lama pula mak mati, hilanglah mak. Kita hilang satu benda yang sangat besar, yang sangat ternilai. Apa dia? Hilang doa daripada seorang ibu.
Mak ni selagi dia hidup, dia doa kat anak-anak dia. Tapi dah mati, habislah dia tak doa untuk kita. Ayah selagi mana dia hidup, dia doa untuk kita. Tapi bila mati, saat tu mak ayah tak boleh lagi doa untuk kita. Habis. Maknanya ruginya mak ayah mati ni, rugi tak mana? Tiada lagi doa untuk ibu dan tiada lagi doa daripada ibu dan ayah untuk anak-anak. Habis sakat tu. Allah, tanam je dalam kubur tu, tanam sekali doa-doa, tamat sakat tu. Sejak kita beranak sampailah hari ni, sampai dia mati, tadah tangan doa. Bila dia mati, habis. Tak ada dah. Mak ayah tak doa lagi untuk kita. Lepas tu kita pula waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah keduanya seperti mereka kasihani aku waktu kecil-kecil. Ni sampai ayat kita tahun ni. Mungkin kita dengar selalu ceramah-ceramah kena buat baik kat mak bapak. Dengar selalu cerita-cerita doa kat mak bapak. Kita tak tahu di mana tajuk dia, di mana? Oh, dalam surah Isra. Banyak bab yang kita belajar. Macam-macam bab kita belajar. Hari ni bab ibu bapa. Tanggungjawab. Macam mana kita kena buat? Banyak dosa kita kat mak bapak. Maknanya duk saja tak doa kat mak bapak berdosa. Tu yang disebut tu. 3 hari dah tak doa pada bapak, dah jadi anak durhaka dah. Kenapa? Durhaka pada perintah Allah. Allah kata wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kata oleh muhai anak. Kata apa? Hei Tuhanku, kasihanilah ibu bapa aku seperti mana ibu bapa aku kasihani aku waktu kecil-kecil. Hang tak kata hang ni, hang langgar perintah Allah. Tu cerita. Jangan kira mak bapak kamu tu siapa. Kadang-kadang kita rasa tahu hati, mungkin mak bapak semayang bang pun lewat. Aurat-aurat pun berterabur. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Allah tak pernah pun pilih mak bapak kamu yang mana. Yang baik ke yang tak baik ke. Allah semacam. Kamu kena buat baik kepada mak bapak kamu. Tu cerita dia. Khidmatlah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang masa mana lupa mak bapak ni. Ulama sebut masa mana? Masa dia menikah. Masa itulah mak bapak mula terasa kat anak-anak. Kena anak laki-laki cukuplah jaga. Menikah tu takut kat bini. Nah, tak balik dah. Jadi kalau masa tu, ingat tuan-tuan, bila kita kahwin, jangan bagi mak bapak luka hati dengan sebab kita. Hak laki-laki menikah bawa bini pi. Hak perempuan menikah ikut laki pi. Mak ayah duduk di rumah seorang. Tunggu nak balik, tak balik, tanya khabar pun dak, apa pun dak, apa semua. Tu ulama sebut banyak ni, Profesor Hamka sebut, banyak anak-anak mula melukai hati ibu bapa sewaktu dia kahwin. Melukai apa semua. Banyaklah. Masa tu dia lebih ke bini, lebih pada mak bapak dia. Itu. Sampai tak apa peduli, tak apa semua dah. Dulu tiap-tiap bulan duk bagi 102 lah sekupang pun tak bagi. Bukan mak bapak dah harap termana sangat, tak cukup. Pada masalah apa semua. Tak boleh tuan-tuan. Hang kahwin, hang jangan lukakan hati mak bapak kamu. Dulu hang duduk dengan dia. Hari-hari hang boleh tengok muka dia, dia tengok muka hang. Lah, hang kahwin, hang pindah duduk tempat lain. Tak apa, pindah duduk tempat lain tu, tak apa, itu satu apa semua. Hang kena ingat. Mak bapak nak biasa tak ada hang tu. Nak biasa tak ada hang tu. Daripada kecil sampai umur 25 dekat 30, duduk dengan hari-hari tengok, jaga, sakit, demam pun juga. Nikah hilang. Cakap pun kelang kabut, balik pun sat-sat ya. Apa semua. Masa itulah banyak mak bapak termakan hati. Makan hati. Itu cerita. Kadang-kadang kan, setengah mak ayah duduk saja pergi buka pintu, dengar anak balik, kali tengok kiri kanan,
Tak ada. Nah, tak ada. Saya biasa dengar mak saya sebut ni. Tengah malam buka pintu. Dan mak buka pintu pasal apa? Lah aku dengar mu balik. Mak ayah petak ratu tau. Ada. Dia pergi buka pintu. Telinga ni dengar bunyi kereta, bunyi panggil mak, pergi buka. Dia tengok tak ada, tak balik pun. Bunyi terperasan je. Perasan, pergi buka pintu. Dengar suara anak panggil. Tengok kali kiri kali kanan tak ada. Masuk dalam bilik selimut, tidur dengan air mata. Nah, ni jangan. Bukan nak apa-apa pun tuan-tuan. Tak minta apa pun, minta balik je. Tuan-tuan sekalian, ni sampai tak balik langsung. Tuan-tuan sekalian, kadang bukan jauh mana, tak jauh mana tuan-tuan. Tak, kereta tak ada tukar gear lagi sampai dah, tak balik. Sakan tuan-tuan sekalian. Itu jaga. Menyakitkan hati. Ada, menyakitkan hati. Baik. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Bermula Tuhan kamu itu terlebih ketahui barang dalam hati kamu. Daripada qasad berbuat kebaikan pada ibu bapa atau qasad durhaka. Allah tahu benda dalam hati kamu. Ini yang saya kata tadi. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan tahu benda yang ada dalam hati kamu. Hanya Allah yang tahu betapa beratnya jaga mak ayah saat ini. Nyanyuk pula, sakit pula, dia merak pula, dia marah kita, dia jerekah kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kadang-kadang rasa geram, kadang-kadang rasa nak marah. Allah tahu perasaan itu. Kamu simpanlah dalam dada kamu. Jangan keluar. Jangan. Allah tahu. Allah yang buat kita. Allah tahu perasaan kita. Ada. Nak berjalan di mana tak boleh, balik tu kerja penat-penat, tengok-tengok macam tadi ceramah, taik rata apa semua letak. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Simpan di hati kamu. Dia ibu kamu. Kalau kamu boleh tenteram, tenang, rasa bahagia tengok yang macam tu, alhamdulillah. Tapi kalau timbul juga perasaan ya Allah beratnya, susahnya pasal apa begini, mudah-mudahan Allah ampun. Kata Allah, aku tahu apa yang ada dalam hati kamu. Dengan nak jaga mak lagi, dengan nak jaga bini lagi, nak jaga suami lagi, nak jaga anak-anak lagi, apa semua. Kadang-kadang kita lemah. Mari juga perasaan-perasaan yang tak baiklah hati kita. Nampak macam mana dah main perasaan begitu. Tapi ingat, qaulan karimah. Cakap tetap baik. Jangan off, bawah off. Jangan. Doa jangan tinggal. Kalau main juga, mudahan Allah Ta'ala ampun. Kerana kita manusia biasa yang ada sifat-sifat lemah dan kekurangan kita. Tu harap. Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Dan Tuhan sekalian. Tengok kita baca. Baik. Daripada qasad berbuat kebaikan, Allah tahu. Tuan-tuan, sengah tu mak ayah dia sakit lama. Bawah punggung ni dia ada berlubang, dah tidur lama. Masa dia basuh kecing berak tu sakit. Sakit. Allah tahu hati kamu basuh tu nak bagi sakit ataupun memang sakit. Allah tahu. Itu kena ambil tahu. Ingat. Sakit pi lah, jerit apa semua. Kalau begitu kamu durhaka. Faham tak? Betul. Dah macam mana dia, kalau orang tengok dok ria, mak ayah dok ria apa semua, basuh kecil berak, ada luka kat belakang apa semua tu, kamu buat itu memang sakit ataupun saja kamu buat sakit-sakit pi. Itu kena jaga. Macam ada luka, ada apa semua kan. Kita nak kena berubat, kena apa semua. Memanglah sakit nak berubat. Memanglah sakit nak berubat tu. Memang sakit pasal berubat. Memang dia sakit, Allah tahu. Ataupun sakit pi lah, Allah tahu. Walaupun kamu boleh tutup, orang tak tahu. Macam mana, dah sakit lah, dah angkat lagu ni apa semua. Sakit lah tu, duk ria tu apa semua. Padahal memang hang pun kata hati sakit pi lah, aku tak larat. Allah tahu. Banda, Allah Ta'ala tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kalau sakit sungguh nak macam mana? Betul tentu bila kita angkat, dia menjerit sakit. Ada menjerit sakit. Kita angkat tu. Tapi nak buat macam mana nak kena angkat juga. Itu Allah tahu.
Tapi masa kita angkat tu, ada cara dia yang tak sakit, tapi angkat bagi sakit. Allah tahu. Bagi mandi tadi pun begitu. Faham tak? Bagi mandi pun begitu. Ada cara dia, mungkin cara ni kurang sakit, tapi cara ni payah sikit. Ni cara sakit, cara mudah. Kita ambil cara mudah. Sakit-sakit pilah, tak ambil lah. Allah tahu. Tak ada? Allah tahu. Tu, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah, Tuhan kamu itu, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati perut kamu. Dan tahu. Apa tahu tu? Baik. In takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. In takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Jika ada kamu itu soleh sekalian, taat suruh dan tegahnya, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu bagi segala orang yang taubat daripada maksiat itu amat mengampuni akan segala dosa yang keluar daripada mereka itu pada hak ibu bapa mereka itu, pada hak Allah Ta'ala dan Rasulnya. Habis. Baik. Susah payah bela ibu bapa. Kata Allah janji satu pada kita. Ingat janji ni. In takunu salihin. Kalau kamu jadi anak soleh. Nak sebut senanglah anak soleh. Boleh buat macam Allah sebut tadi. Kamu berjaya. Fa innahu kana lil awabin ghafura. Sesungguhnya bagi orang awabin ghafura, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Kamu pun banyak dosa. Kamu pun banyak salah. Oleh kerana kamu ni jadi orang yang soleh, Allah ampunkan dosa kamu. Ampunkan dosa-dosa kamu. Cukuplah dengan satu perkataan, Allah ampun dosa kamu. Habis cerita. Nak lagi lebih daripada tu? Mana ada dah. Mana Allah ampun dosa kamu? Benda yang sangat besar. Kenalah tuan-tuan, kita banyak dosa. Dengan Allah ada dosa. Dengan apa dia? Rasul. Dengan kawan-kawan. Dengan mak bapak kita dulu. Kita kecil-kecil dulu kita banyak dosa. Hari ini masa kita untuk kita buat kebaikan. Apa semua? Allah ampunkan semua. Ni peluang. Kamu nak ada Allah ampun atau kamu tak mau? Duduk kat kamu. Kalau nak, ikut yang tadi. Faham? Ni perkataan awab. Kita dengarkan satu semayang awabin. Semayang awabin. Ada perkataan awab. Dalam banyak-banyak saya biasa jumpa seorang budak nama awab. Jadi tak ada orang berbuh nama awab. Bunyi tak sedap. Wak-wak bunyi tak sedap. Tapi awab, makna dia cukup baik. Kita kena jadi orang awab. Awab. Kalau ejaan dia, AWWAAB, awab. Dia tafsir awab ni awabin. Kalau panggil dia awab. Sina Ibnu Abbas mentafsir awab ni mana orang yang selalu teliti meniliki kealpaan diri, lalu ingat kesalahan dan memohon ampun. Itu awab. Awab orang yang selalu meneliti diri dia tentang kesalahan-kesalahan dia. Dia sedar kesilapan-kesilapan dia, lalu dia memohon ampun. Itu makna awab. Bahasa Arab satu je, awab. Awab, terjemah dia orang yang selalu meneliti kelemahan diri sendiri dan dia sedar dan dia minta ampun. Nak terjemah Melayu dia panjang. Arab awab. Ataupun bahasa kita panggil awabin. Itu cerita dia. Kalau kamu boleh jadi orang yang macam tu, jadi awab, orang awab ni dia jaga ibu bapa dia dengan baik, Allah Ta'ala ampun dosa. Allah Ta'ala ampun dosa. Cuma kita ni boleh jadi awab tak? Boleh jadi awab tak? Kita berusaha insya-Allah menjadi awab. Orang yang selalu meneliti diri, sedar diri kita. Macam sedar tadilah kita daripada mana, siapalah kita kalau bukan daripada orang tua ni yang mendidik mengasuh.
Siapalah kita kalau orang tua ni bukan orang tua ni duit motong getah, dia buat padi, jual lembu, jual kambing untuk kita belajar mengaji sampai kita ke saat ni. Itu dia sedar tu. Awak tu dia sedar. Setengah orang tak ada. Dia tengok dia sedar, sedar-sedar macam dia tu hebat dah. Sempurna elok dah. Mak bapak ni menyusahkan dia. Ini bukan awak. Kalau kamu berjaya jadi awak, insya-Allah Allah Taala ampun dosa kamu. Habis. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sebelum rehat ni tuan-tuan, saya nak minta tolong sikit. Baru ni ustaz-ustaz khasnya di Pondok Lanai saya belajar dulu. Musim PKPP ni banyaknya duduk dalam keadaan susah. Saya pun dapat meliti, ada pergi motong getah, ada yang apa semua. Jadi saya bercadang hari ini kita lancarkan derma kilat untuk kita bagi bantuan pada tok-tok guru pondok kita yang susah-susah lah ni. Dulu banyak bagi, sekarang ni dah bantuan-bantuan pun sengat manusia. Orang kita ni pasien tu, pakak nak bagi pemelimpah-limpah. Musim sengat ni sengat saja. Jadi saya bercadang untuk kita sampaikan sumbangan sikit, sumbangan sikit pada tok-tok guru pondok yang susah. Yang saya dimaklumkan pondok sehari ni masih lagi tutup. Jadi gaji mereka dapat setengah. Tentu setengahnya gaji mereka 300 sebulan. Setengah dapat 160 ya sebulan. Pula. Jadi insya-Allah pelajar-pelajar kita akan jalan derma kilat ni. Saya akan sampaikan pada mereka. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bantulah sekadar mana boleh kita bantu.